Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat tengah hari. Untuk hari ini kita punya pembelajaran adalah berdasarkan video. Nanti kamu boleh tengok video rakaman ni sampai habis sambil kamu dengar sambil kamu melihat kepada slide, dan juga kamu boleh refer kepada kamu punya buku teks. Untuk tajuk hari ini kita akan belajar tajuk yang terakhir sekali, iaitu 2.6 mereka bentuk makanan. Standard kandungan yang akan kita capai pada minggu ini iaitu 2.6.6. Macam mana kita nak menilai reka bentuk yang dihasilkan. Seterusnya, untuk B ni kita nak tambung sikit yang kita punya pembelajaran pada minggu lepas tu. Belum habis lagi sebab tajuk ni dia satu topik pun dia dah banyak isi. Jadi kita terpaksa sambung minggu ni sikit. Kita tengok B, iaitu reka bentuk pembungkusan makanan. Untuk reka bentuk pembungkusan makanan ni, dia adalah faktor yang kita perlu pertimbangkan lah sebelum kita nak jual makanan tu. Maksud dia, bila kita dah siap buat makanan tu, macam mana kita nak bungkus, cara packaging dia tu kita kena pertimbangkan. Maksud dia, kita kena ambil berat dekat situ. Kita kena fikir sikit untuk pembungkusan tu, macam mana kita nak buat. Contoh dia, pembungkusan tu dia mestilah menentukan sasaran pasaran dan demografi. Contoh dia macam nasi lemak bungkus yang lebih digemari penduduk bandar yang sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian. Jadi kita boleh tengoklah gambar dekat situ, dia ada nasi lemak. Contohnya nasi lemak daun pisang kan. Jadi kalau kita pergi meniaga dekat mana-mana tempat lah, contohlah kalau nasi lemak ni selalunya orang meniaga dekat tepi jalan macam tu lah kan. Okay, kalau kita nak jual nasi lemak katakan, kita kena fikir dia punya masyarakat setempat tu berminat dengan nasi lemak yang macam mana. Nasi lemak yang jenis pembungkusan yang pakai surat khabar tu ke, ataupun pembungkusan yang pakai daun pisang. Sebabnya dia ada beza tau. Kalau kita pakai daun pisang dengan surat khabar, daun pisang ni dia lebih wangi kan. Nasi kita tu bila kita makan dia ada bau lah, bau daun pisang. Jadi selalunya orang dia akan minat dengan nasi lemak daun pisang lagi lah. Tak kisah dekat mana-mana tempat sekalipun kalau kamu pergi. Tambah-tambah lagi kalau dekat negeri-negeri yang KL, contoh dia Selangor, negeri yang bandar kan. Jadi dia orang tu macam susah sikit nak dapat daun pisang. Jadi kalau kita buka nasi lemak daun pisang kat sana, dia akan berminat lah. Dia macam best, wow, macam tu kan. Jadi tengok dia punya penduduk setempat dia macam mana, berminat ke tak dengan nasi lemak daun pisang ni. Kita kena ikut kepada majoriti penduduk. Dan yang kedua pula, kita menentukan image atau personality produk tu berdasarkan cita rasa dan keuntungan sasaran. Contoh dia dari segi praktikal, elegan dan juga kecanggihan dia. Jadi macam mana kita nak buat dia punya reka bentuk pembungkusan ni, kita kena image dia tu perlulah menarik. Maksudnya reka bentuk dia tu perlulah menarik, dan personality produk tu perlu ada cita rasa, keuntungan sasaran. Dia memberikan keuntungan dan dia ada nilai praktikal. Kita nampak dia elegan dan canggih. Canggih tu maksud dia inovasi selalu. Canggih tu maksud dia yang tak ada lagi lah. Kita buat inovasi produk yang tak ada lagi kan. Contoh dia, kita tengok dekat bawah tu kita ada kotak pizza kan. Kita jarang jumpa kotak pizza macam tu kan. Selalunya kita jumpa yang jenis bulat macam Pizza Hut ataupun macam Domino tu kan. Dia letak dalam satu kotak tu, dia letak semua keping pizza dekat dalam tu. Tapi yang ni dia dah letak siap-siap satu kotak, satu keping pizza. Jadi kalau kita nak makan tu mudah lah. Tak payah kita nak potong-potong, tak payah kita nak nak kotor-kotor tangan sebab dia ada tempat pegang dekat situ kan. Jadi kita boleh pegang tu, kita boleh makan macam biasa je. Tak payahlah kita nak kotor tangan. Dan dia pun cantik. Kita nampak dia kemas, kita nampak dia elegan, canggih kan. Cantik. Lepas tu kita tengok dekat bawah tu kentang. Dekat kentang tu dia buat inovasi. Canggih dia dekat mana? Kita tengok canggih dia tu sebab dia ada sos dekat situ. Kiranya kita punya kentang, contoh kita beli kentang McD tu kan. Sos dia dekat tepi kentang tu dia dah ada siap-siap dah kotak untuk diletak sos. Jadi kalau kita nak makan dalam kereta ke apa, kalau kita nak makan sementara nak tunggu makanan pun, kita tak payahlah nak buka sos, tak payah nak cari gunting dah nak buka sos. Dia dah memang ada sos dah dekat tepi tu. Jadi memudahkan dan dia nampak canggih kan. Seterusnya kita tengok dekat tepi tu pun sama juga. Foodie bag tu dia dah ada sudu dah dekat atas tu. Jadi tak payahlah, kita boleh makan dekat mana-mana saja. Tambah sekarang ni kan musim-musim masih lagi ada negeri yang tak boleh dine in kan, tak boleh makan dekat restoran dan sebagainya. Jadi kita bolehlah beli buat yang ni. Dan image
pembentukan pembungkusan yang macam ni lah yang kita perlukan. Kita perlukan inovasi dari semasa ke semasa, sebab zaman sekarang ni negara pun dah maju dan negara kita pun masih lagi dengan COVID kan, jadi tak boleh nak dine in, tak boleh nak makan dekat kedai. Jadi kita kena cari idea lah, kita kena cari idea lain macam mana kita nak buat supaya kita punya jualan tu laku, jualan tu tak jatuh. Contohnya kalau kamu buka perniagaan pun, kamu akan sentiasa cari idea macam mana supaya perniagaan kamu tu tak jatuh walau apapun cabaran lah kita panggil. Macam tu. Sebab tu usahawan, nanti kamu akan belajar tajuk usahawan lah. Usahawan ni dia perlukan kreativiti dan dia perlukan pemikiran yang lebih ke hadapan. Bukan sekadar penjual. Kalau penjual dia tak fikir ke hadapan, dia cuma fikir sekarang je, dan dia cuma fikir keuntungan sekarang je. Tapi usahawan dia akan fikir dah masa depan dia, macam mana dia nak buka perniagaan, macam mana dia nak kalau kat depan jadi apa-apa nanti macam mana. Kalau jadi contohnya, kalau jadi macam ni wabak COVID ni, apa yang dia nak buat, macam tu dia dah fikir dah. Sebab tu dia perlukan kreativiti yang tinggi. Untuk yang seterusnya pula, kita tengok dari segi dia punya menentukan ciri-ciri penting produk tu, seperti mengelak memasukkan terlalu banyak maklumat ataupun informasi sehingga reka bentuk tu tak tersusun. Maksudnya dekat sini, packaging kita tu, kita punya reka bentuk pembungkusan tu perlulah simple. Kita cakap simple tapi dia menarik. Kita tak perlu masukkan banyak-banyak maklumat. Contohnya kita boleh tengok dekat sandwich tu, dia punya pembungkusan dia sangat simple. Dia cuma masukkan nama perniagaan tu je, nama yang jual sandwich tu lah. Dia cuma masukkan nama tu je, tak perlu nak masukkan banyak-banyak. Sebab lagi pun sandwich kan, kita dah tahu je bahan apa yang ada dekat dalam tu. Mestilah kalau tak daging, ayam, telur macam tu, kita boleh nampak sebab dia pakai pembungkusan yang lut sinar kan, transparent kan, jadi kita boleh nampak. Jadi tak perlu nak tulis ingredient apa semua tu macam kita belajar minggu lepas, label makanan semua tu kan. Kalau macam roti ke ataupun makanan yang kita tak nampak, tak apalah kita masukkan label makanan dia, kita masukkan ingredient dia expired semua. Tapi kalau sandwich ni mestilah kita akan makan terus kan sandwich, kalau tak ni memang tak tahan lama lah. Jadi tak perlu masukkan dia punya expired date apa semua tu, sebab kita nak dia cuma ada ciri-ciri penting saja untuk produk tu. Next kita tengok pula penggunaan warna yang betul dan menarik memberikan kesan kepada pembungkusan kita. Kita tengok dekat bawah tu, kita pakai warna yang warna-warni, maksud dia warna rainbow ataupun warna yang terang untuk kita menarik pengguna untuk beli kita punya produk ni. Dan pembungkusan makanan juga seterusnya akan meningkatkan jualan bila kita ada warna yang terang macam ni. Sebab tu lah cikgu cakap warna tu memainkan peranan yang penting untuk kita punya packaging produk. Sebab bila kita ada warna yang menarik, of course lah kita akan meningkatkan jualan produk. Tengok dekat sebelah tu dia ada kreativiti kan, kreativiti dari segi warna. Tengok dia bermain dengan macam-macam colour, jadi kita akan kesan dia tu lah, kesan itu akan memberikan peningkatan yang meningkat kepada produk kita tu. Kalau dibandingkan dengan kita pakai produk yang warna biasa je, warna simple-simple, warna yang biasa dah ada kan, kita cuma main satu colour je pembungkusan tu, jadi produk tu kurang menarik lah. Kalau kita sendiri nak beli pun kita akan tengok kurang menarik. Of course kita nak produk yang lebih kreativiti, yang tak pernah lagi kita tengok macam tu. Dan dari segi penggunaan imej juga dapat membawa maksud yang lebih tepat berbanding teks yang panjang lebar. Maksudnya kalau kita nak buat pembungkusan untuk kita punya produk, kita tak payah letakkan tulisan yang banyak-banyak. Kita cuma letakkan gambar saja. Maksudnya kita letakkan kita punya pembungkusan tu, terangkan dekat kita punya pembungkusan tu cuma gambar je. Kita letakkan gambar, jadi pengguna tu dah boleh faham dah, oh ni produk untuk kosmetik. Macam tu, letak muka orang tengah pegang pipi ke apa ke kan, nanti kita boleh dah tahu, oh ni produk untuk kosmetik. Jadi tak payah kita nak tulis banyak-banyak. Sebab kalau kita tulis banyak-banyak pun, kalau kita dari jauh kita takkan nampak tau tu produk apa yang kita nak kena pergi dekat kan. Itulah dia macam tak menarik perhatian pengguna. Kalau macam kita tengok pun kita nak kena pergi dekat, produk ni macam tu, tak jadi dibeli kan. Jadi kalau kita duduk jauh dah, kita boleh nampak dah, oh kosmetik, tu pergi jap kat situ nak tengok kosmetik tu, contoh dia macam tu. Dia dah nampak dari jauh dah.
Dan image tu selalunya akan lebih menarik perhatian pengguna. Image yang comel-comel, kita tengok dekat bawah tu pun kita nampak kan, dia punya kotak air kotak tu pun sangat kreatif. Dan dia punya image tu pun kita dah tengok dah, dia punya packaging pun kita dah boleh tahu dah. Contoh dia, kalau kat situ ada orange, kita dah boleh tahu dah air kotak tu adalah air kotak orange. Ada watermelon, kita dah tahu air kotak tu air kotak tembikai. Jadi tak payah nak tulis dah dekat situ perisa watermelon ke apa ke. Dia nampak tak menarik. Lagi satu lagi susah orang nak baca ke, orang nak cari ni perisa apa, ni perisa apa kan. Sebab tulisan dia kecil, jadi susah nak cari. Jadi kalau dia letak gambar terus kat situ, dah boleh tahu, dah boleh nampak dah. Dari jauh pun dah boleh nampak. Macam aiskrim tu, dia letak gambar strawberry, lepas tu dia letak gambar pineapple, watermelon, banana. Jadi kita dah boleh tahu dah, oh yang ni strawberry. Jadi kalau dia tenggelam dekat bawah sekalipun aiskrim tu, kita dah boleh capai, dah boleh ambil. Susah kalau dia tulis. Kalau dia punya packaging sama warna dan kita nak tengok berdasarkan tulisan tu, susah. Seterusnya pula, kita perlu memilih bahan yang mesra alam dan bahan yang mesra alam untuk kita memelihara alam sekitar kita. Jadi kita punya packaging tu perlulah mesra alam. Contoh dia, kita gunakan packaging yang diperbuat daripada kertas. Jadi kalau kertas ni kita boleh kita semula kan, ataupun kita boleh bakar. Contoh dia kan, janganlah kita pakai yang polystyrene plastik. Contoh yang polystyrene lah, bentuk polystyrene, sorry silap. Jangan kita pakai pembungkusan yang polystyrene. Sebab polystyrene tu kan, hari tu pernah kan viral yang cakap memberi kanser lah apalah kan. Sebab dia bila kita bakar pun dia tak hilang, dia akan jadi satu ketul macam tu. Jadi dia akan memberikan alam sekitar kita akan buruk lah, alam sekitar kita tak sihat. Jadi kita kena pakai yang diperbuat daripada kayu macam tu. Tengok kat situ sudu tu dia diperbuat daripada kayu, dia bukan sudu plastik. Lepas tu dia punya bekas tu pun diperbuat daripada kertas. Itu lebih selamat lah, lebih mesra alam. Dan warna-warna dia pun warna-warna natural, warna-warna tanah, warna-warna alam macam tu. Seterusnya kita masuk 2.6.6, iaitu kita menilai macam mana reka bentuk kita tu, macam mana kita nak nilai dia. Macam dulu kita belajar setiap lakaran, lepas kita dah lakar, mesti kita akan nilai berdasarkan elemen dan juga prinsip. Yang ni pun sama juga, kita akan nilai kita punya reka bentuk makanan yang kita hasilkan. Dan kriteria yang perlu diteliti adalah yang pertama sekali, kecenderungan. Kecenderungan ni bermaksud dekat sini kita kena tengok dari segi kreativiti dia. Kreativiti dia ada tak dalam dia punya reka bentuk tu? Ideal imajinasi dia tu dihasilkan tak dalam, dimasukkan tak dalam dia punya reka bentuk tu? Dan reka bentuk dia tu ada fungsi yang menarik ke tak? Itu dia punya kreativiti lah. Seterusnya dari segi inovasi pula, kita tengok dari segi idea dia untuk menghasilkan packaging tu. Dia punya kepelbagaian idea tu ada tak perubahan apa yang dilakukan, dapat membaikkan apa yang dilakukan. Maksud dia sama ada reka bentuk dia tu dah ada dekat pasaran ke, ataupun dia tambah ke inovasi. Contoh macam kentang tadi kan, kita jarang tengok kan kentang yang ada sos tu kan. Itu adalah inovasi lah. Kita nilai dari segi inovasi dia. Itu adalah tu inovasi, dia buat inovasi kan dari segi sos tu. Dan kita tengok keaslian reka bentuk dia. Adakah idea dia tu idea yang original, idea yang tulis, ataupun idea yang dia dah ciplak. Maksud dia ni idea yang dah adalah dah makan pembungkusan tu dah pun ada. Maksud dia bukan idea dia sendiri macam tu. Seterusnya kita nilai pula dari segi kandungan unsur. Kandungan unsur ni dimasukkan dengan simbolik dia. Apa daya penarik untuk produk yang dihasilkan tu? Adakah mengandungi mesej-mesej yang tertentu kepada pengguna? Dan contoh dia, produk tu mesra alam ke tak? Macam tu. Kalau mesej tertentu tu, contoh kita boleh tengok produk tu yang mesra alam lah. Dan dari segi nilai estetika pula, nilai yang keboleh pasaran. Estetika tu keboleh pasaran, maksud dia ada tak dia punya produk dia tu boleh dipasarkan jauh ke tak? Dan prinsip dan elemen yang digunakan dalam pembungkusan tu ada cita rasa untuk mempengaruhi pengguna ke tak? Maksud dia boleh berkembang jauh ke tak? Macam tu lah estetika kan. Seterusnya kita tengok penilaian reka bentuk makanan. 3 bahagian utama yang kita perlu lihat dekat sini. Kita tengok dulu. Yang pertama tu kita tengok dari segi perkembangan idea dia tu meliputi kecenderungan inovasi. Maksud dia ada inovasi daripada produk yang sedia ada, dia ada tambah baik, dan kreativiti dan keaslian reka bentuk makanan tu. Keaslian maksud dia idea dia sendirilah. Dan yang kedua kita tengok pula tahap keupayaan penghasilan meliputi bahan alatan dan teknik yang digunakan. Teknik apa yang digunakan dan alatan apa yang yang digunakan dalam
dalam menghasilkan reka bentuk pembungkusan. Dan tahap penilaian reka bentuk iaitu tahap terakhir yang meliputi bahagian aspek dari segi, kita tengok dari segi dia punya function dia, fungsi dia, dari segi nilai estetika, dari segi ergonomik dan keselamatan dia. Keselamatan dia selamat tak untuk tubuh badan kita. Macam cikgu cakap tadi, polystyrene tu memang tak selamat lah untuk tubuh badan sebab dia memberikan penyakit kan, dia memberikan kanser dan sebagainya kalau kita gunakan polystyrene tu. Dan kita tengok dari segi nilai komersial dia, boleh pergi jauh ke tak produk tu, boleh dijual ke tak, macam tu. Kita tengok yang terakhir sekali iaitu contoh penilaian reka bentuk. Ini adalah contoh borang penilaian. Maksudnya bila kita nak nilai sesuatu reka bentuk, sama ada reka bentuk makanan ataupun reka bentuk pembungkusan, kita kena ada borang ni untuk kita nilai. Dan dekat situ kita boleh tengoklah dia ada reka bentuk dan teknologi. Kita tulis ni lah dia punya mata pelajaran, lepas tu dia ada nama murid, dia ada kelas, lepas tu borang ni dia nilai dari segi perkara dia ada perkembangan ideal, inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk. Macam saya cakap tadi, benda yang penting tu dia perlu nilai dan keupayaan penghasilan dia macam mana. Kemudian dia tengok penilaian reka bentuk dia dari segi fungsi dia, estetika, ergonomik, keselamatan dan nilai komersial. Kemudian dia letaklah dia punya pencapaian berapa untuk makanan dia ataupun packaging dia. Yang ni untuk borang untuk kamu nilai lah. Okey, tamat kita punya kelas dan juga tamat kita punya tajuk untuk tingkatan apa, kamu tingkatan 2 kan. Okey, ni tajuk yang terakhir lah. Jadi tamat dah. Kemudian untuk latihan, okey, dengar baik-baik. Untuk latihan, cikgu still lagi tak dapat lagi latihan kamu yang minggu lepas, reka bentuk makanan. Jangan tak hantar. Lepas tu untuk latihan tu kamu sambung pada minggu ni. Maksudnya kamu cuti Jumaat Sabtu kan, jadi kamu boleh buat dekat of course lah buat kat rumah kan. Okey, jadi kamu boleh buat dekat rumah, sambung buat masa cuti ni. Dan nanti jangan lupa hantar dekat cikgu pada kelas minggu hadapan. Kita nak tengok